saya Wanita, anak perempuan Subramania. Ini anak saya, nama dia Suginan. Umur dia 7 tahun. Saya dari salah satu sekolah jenis kebangsaan Tamil di Skudai. Saya mengenal pasti beberapa tanda yang mengalami disleksia untuk anak saya. Yang pertama, dia kesukaran berpakaian seperti memakai butang, mengikat tali kasut. Lepas tu dia lambat untuk bertutur dengan orang lain. Selain itu, kemajuan bertuturan dengan jelas dan kerap salah guna perkataan. Dia juga tidak cekap dan kekok dengan gerak-geri seperti melompat, meloncat dan selain itu gerak-geri dia untuk menendang bola pun dia tidak tahu beberapa. Dekat keluarga saya pun terdapat ahli keluarga yang menghadapi kesukaran yang sama. Selain itu dia juga enggan ke sekolah. Dia bermula dengan cergas tetapi semakin ketinggalan dan kehilangan minat. Selain itu, dia juga mengalami masalah emosi. Dia sangat pendiam atau suka menyendiri di dekat rumah ke dekat sekolah. Dia selalu degil dan agresif dan memberontak. Apa yang kita cakap, dia akan memberontak. Kesan-kesan disleksia terhadap anak saya ialah dia mengelak dari membuat kerja sekolah. Dekat sekolah pun dia tidak mahu membuat kerja sekolah. Selain itu, dia pergi disturb. Dia juga suka menyalin kerja-kerja kanak-kanak lain. Selain itu, dia juga berada dunia dia sendiri. Dia tidak bergaul dengan orang lain. Dia akan buat kerja dia sendiri dengan dunia dia. Selain itu, dia tidak dapat memahami apa yang dia buat. Kita pun tidak tahu apa yang kita buat, tapi dia yang tahu sebab dia dekat zon dia. Ataupun dia juga sukar untuk memahami perkataan yang panjang. Selain itu, dia juga menulis dengan lambat dan dia sukar untuk membaca tulisan yang dia tulis. Selain itu, dia sukar untuk membaca dengan kuat. Itu yang saya dapat tahu daripada anak saya. Dia mengalami disleksia. Selain itu, dia sukar untuk membaca dengan kuat. Itu yang saya dapat tahu daripada anak saya. Dia mengalami disleksia. Itu je. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Cikgu Darshni. Saya mengajar di salah sebuah sekolah rendah SJKT dan saya seorang guru pemulihan berkhidmat selama 7 tahun. Dalam pengalaman saya pernah mengajar banyak murid autism. Murid autism ialah murid yang mengalami gangguan interaksi di mana mereka kurang berinteraksi dengan kawan-kawan mereka dan juga orang di sekeliling, termasuklah keluarga mereka. Dan mereka juga ada masalah mengulangi perkataan dan juga masalah mengulangi perbuatan mereka di mana satu perkara akan dibuat secara ulang sehingga kita menyuruh mereka untuk berhenti. Ini adalah ciri-ciri murid autism yang saya pernah lihat selama ini. Dan mereka juga kurang peka di mana mereka kita kena harus memberitahu apa yang perlu mereka lakukan. Selalu kita kena memberikan mereka bimbingan. Kalau tidak, mereka akan pergi ke dunia mereka dan mereka kurang bercakap dan juga bergaul dengan orang lain. Dan untuk murid-murid autism yang saya mengajar ini, saya akan banyak menggunakan teknik-teknik dan kaedah untuk mereka supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Walaupun mereka murid autism, saya akan memberikan mereka ruang untuk mereka bergaul dengan murid-murid biasa, di mana saya akan
sentiasa membuat pembaharuan dan juga inovasi dalam PDPC saya. Dan contoh yang saya akan selalu gunakan ialah terapi. Terapi bermaksud terapi psikomotor di mana psikomotor halus dan psikomotor kasar. Saya akan memberikan terapi visual, contohnya warna. Saya akan membawa mereka keluar kelas kerana saya tidak mahu murid autism saya sentiasa berada di dalam kelas. Saya nak mereka melihat persekitaran yang berbeza, sentiasa melihat persekitaran yang berbeza. Contohnya saya akan membawa mereka ke taman permainan di sekolah ataupun padang untuk melakukan contohnya permainan dalam pembelajaran. Okey, contoh ialah saya akan suruh mereka bermain bola. Lepas tu saya akan memasukkan unsur-unsur pembelajaran dalam permainan supaya mereka boleh belajar. Di samping itu mereka boleh berinteraksi, bersukaria untuk mereka masuk ke alam pembelajaran. Okay. Selain itu, saya akan memberikan mereka unsur ICT di mana saya akan memberikan peluang untuk mereka melayari internet untuk mencari maklumat untuk pembelajaran mereka. Dan selain itu, kami akan tanya kepada ibu bapa sebelum mengajar murid autism. Murid-murid ini akan berada di kelas perdana dan sekiranya mereka ada masalah, mereka akan rujuk kepada guru pemulihan. Sebagai guru pemulihan, saya akan menghubungi ibu bapa mereka untuk datang ke sekolah dan saya akan jelaskan masalah-masalah yang anak itu mengalami. Kita akan sentiasa pastikan yang kita mengajar murid autism dengan kebenaran ibu bapa. Dan ini sahaja perkongsian saya tentang murid autism yang saya mengajar selama 7 tahun ini. Terima kasih.